Abang, beras habis. Sekarang juga abang beli. 2 guni buat balik tuan ni. Ini tidak. Puasa lah. Awak makin gemuk nampak. Makan. Dia satu suap, satu pahala tuan-tuan. Tuan-tuan tak nak pahala ke? Satu suap, satu pahala. Banyaknya pahala. Balik sekali lagi jangan makan. Tengok je dia makan. 1, 2. Oh banyaknya. Kira berapa suap? Abang kira kau suap tadi 100 suap. Alhamdulillah. 100 pahala. Ya Allah. Ya Allah. Kalau satu isteri sehari dia makan 1000 suap. Bayangkan kalau Alhamdulillah. Terima kasih kepada tuan pengacara majlis, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah. Banyak auditorium yang saya buat kuliah, ceramah dan sebagainya. Selalunya seat dia tu yang belakang ni rendah. Tapi BSM punya seat tinggi. So senang lentok. Saya duduk tadi terus nak tidur tu, ya Allah. Saat yang paling sedap tidur ialah waktu dengar ceramah. Tak percaya tanya orang lelaki-lelaki. Waktu dengar khutbah itulah paling lena sekali. Keluar air mata menguap. Menguap. Bila dah habis sembahyang Jumaat, seorang pun tak menguap. Jadi tuan-tuan, ada betul bagaimana untuk menjadikan kita tak mengantuk bila dengar ceramah kuliah. Tambah dengan bilik yang cantik, kursi yang hebat ni tuan-tuan. Pertama, kalau rasa mengantuk, ubah tempat duduk. Kerana bila kita dengar ceramah ke, baik khutbah ke, baik kuliah ke, ubah tempat duduk, tukar-tukar. Bila tukar, hilang mengantuk dia. Yang kedua, datang duduk sebelah saya. InsyaAllah. Jadi ahli panel, tak mengantuk dah lepas tu. Yang ketiga, kalau mengantuk juga, ubah penceramah. Ganti orang lain insyaAllah. Itulah petua-petua dia. Dan yang keempat, petua tak nak bagi hilang mengantuk ialah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Elok semua turun tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, ini ialah gelas. Kita hari ini nak bancuh kopi. Okey, maka kita masukkan. Ya Kak, sila. Keberkatan tiba. Ya, sila. Baik. Bila kita nak bancuh kopi, soalan dia. Kopi banyak mana? Gula banyak mana? Susu banyak mana? Air panas banyak mana? Ustaz, semua kena sama lah Ustaz. Seimbang. Kalaulah seimbang, kopi seimbang dengan gula, gula pun kena seimbang dengan susu, air panas pun kena seimbang dengan tiga-tiga. Agak-agak jadi apa kopi tu? Saya jawab tuan. Ada kata seimbang, sama rata. Kopi sama banyak dengan susu, sama banyak dengan gula, sama banyak dengan air. Agak-agak kopi tu jadi apa? Tak sedap. Tuan-tuan masak gulai ke, masak lauk ke, sama banyak aja Ustaz, santan dengan ajinomoto. 2 hari makan gulai ke apa ke, tak ada rambut dah, habis. Boleh faham? Itulah seimbang. Seimbang bukan maknanya sama banyak. Seimbang maknanya adil. Adil maknanya apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya, kesesuaiannya. Nak makan, nak minum kopi boleh, bubuh gula. Tapi kamu tu kencing manis, memadailah sedikit. Okey, duit abang jatuh tu dekat kaki abang. Duit ke apa tu? Kat BSN. Kalau tuan-tuan buh susu sama banyak dengan air, sama banyak dengan gula, itu potong kaki. Baik, begitulah dalam kehidupan kita. Pertama, kehidupan bersuami isteri. Bila sebut suami, bila sebut isteri, dia kena seimbang.
Bukan boleh suami buat kerja semua, isteri melangut je. Isteri ni duk main lato-lato. Anak tak jaga, apa tak jaga, lalah nikah lain. Senang cerita. Ataupun suami tak buat kerja apa, isteri pula yang buat kerja semua, tak seimbang langsung. Suami buat apa ustaz? Yang ni baru betul, main lato-lato ya ustaz. Hidup tak mahu. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan laki, jadikan perempuan supaya menyempurnakan. Sebab laki-laki pun ada kekurangan, perempuan pun ada kekurangan, laki-laki ada kelebihan, perempuan pun ada kelebihan. Maka kalau nak jadi sempurna, cantumkanlah. Bila campurkan, jadilah sempurna. Yang lemah itu ditutup oleh yang kuat. Begitulah dia. Bukan semua yang kuat itu kuat. Kadang-kadang dia juga lemah. Maka yang lemah itulah menyempurnakan. Bila dua orang ini bergabung, membentuk satu rumah tangga, nama dia suami isteri, akhirnya rumah tangga tadi cantik. Maka apa tugasan isteri? Ini tugasnya. Apa tugasan suami? Ini tugasnya. Masing-masing buat kerja masing-masing. Akhirnya jadi rumah tangga yang bagus. Baik, maka tuan-tuan kiaskan benda yang saya sebut tadi, sampailah tempat yang paling tinggi sekali. Antara apa? Dunia dan akhirat. Kalau suami saja buat kerja, isteri duk relax saja, duk main TikTok saja. Daripada malam sampai ke malam. Apa akan jadi rumah tangga tu? Hancur, berkecai. Leha, susu anak tak buat ke? Suruhlah dia buat sendiri abang. Oi, baru 2 bulan leha. Oi. Tak aku susah hati. Abang, beras dah habis. Puasalah nak. Masalahnya. Apa akan jadi rumah tangga tu? Berkecai tuan-tuan. Maka tuan-tuan kiaskanlah. Kalau kopi tadi nak bancuh, ini bancuhan dia. Ini sukatan dia. Ini timbangan dia. Apa benda pun, ada sukatan, ada timbangan dia, ada dietitian dia. Maka akhirat dan agama yang paling besar dalam hidup kita pun ada keseimbangannya. Keseimbangannya bukan makna keseimbangannya ustaz sama rata. Tu awal saya cakap tadi. Salah masuk kak, tak apa kak, masuk. Sila. Depan sekali tak apa dia ni. Tak apa, saya tak tanya sesuai. Depan insya-Allah. Gitu. Keberkatan tiba. Ya sila insya-Allah. Baik. Kalau tuan-tuan faham keseimbangan, memang hancur. Ustaz, kita 50 dunia, 50 akhirat. Lingkup. 50 kopi, 50 air. Lingkup, tuan-tuan. 50% garam, 50% santan. Darah tinggi kita. Tak. Dia kena seimbang. Yang ini perlu banyak ini saja. Garam secubit rasa kasih sayang. Nampak? Dia tak buh macam ini. Ini bukan secubit rasa kasih sayang. Tu nak mampuskan orang lain. Sebab tu ada orang yang bubuh garam ke, dia bubuh ke, dia letak macam tu je. Kena habis bulu-bulu masuk dalam tu. Tuan-tuan, jangan faham ustaz, kita 50 dunia, 50 akhirat. Salah. Kenapa salah pula ustaz? Seimbang lah ustaz. Antara dunia dengan akhirat, awak duduk lebih lama mana? Mana yang awak panjang akan duduk? Akhirat. Habis tu, takkan dunia dengan akhirat seimbang. Mana yang kekal? Dunia ke akhirat? Akhirat. Habis tu yang kau puluh dunia sampai lupa akhirat pasal. Awak nak pergi ke Mekah? Ya, saya nak pergi ke Mekah ustaz. Penerbangan saya penerbangan akhir ustaz. Wah, bagus. Mana bagnya? Itu 2 beg. Satu beg masuk bawah, satu beg atas ustaz. Hand luggage satu, hand carry satu, bagasi satu. Hai, apa saya tak bawa satu rumah? Saya bukan nak duduk sana ustaz. Saya nak pergi 30 hari je. Saya ambil package ustaz. Itu pun saya nak bincang dengan travel. Kalau dapat 20 hari je. Oi, banyak dia awak. Alhamdulillah ustaz ada rezeki. Apa yang dia bawa? Dia bawa beg je. Dalam beg tu ada apa? Kain ihram, kain pelikat, jubah selai, spender 4 lai. Jenis tak pakai spender langsung tak bawa. Apa yang dia bawa? Dia bawa ubat. Dah habis. Yang banyak beg pun pergi umrah ni orang perempuan je.
Sebab tu bila nak pergi umrah, nak pergi haji, nak pergi melancong, apa benda yang bergaduh suami isteri? Beg. Contoh nak berjalan pergi haji ke umrah ke, beg lah bergaduh. Nombor satu, paling banyak buka tutup beg. Susun, datang orang yang dah pengalaman pergi haji umrah. Kau bawa ke selipar din? Bawa. Berapa pasang? Tak cukup. Kan hilang masjid. Bawa 4. Ya ke? Buka balik 4. Susun balik. Datang pula orang nombor 2. Banyak benar selipar kamu din. Takut hilang kat gaya hoi. Tak bayarnya hilang di sana berlambak kasut. Ya Allah kamu. Buanglah 1. Buang balik 3. Tinggal 1 tuan. Selagi tak berangkat, selagi itulah kerja buka tutup. Bila sampai atas kapal terbang, dia tengok beg dia. Beg depan, dia sik belakang tengok. Dah hilang pula beg gitu tu. Bila sampai dekat airport, apa yang dia cari? Beg dulu. Abang cuma tengok beg. Nunggu dekat benda bergerak tu, mana beg dia. Sampai dalam hotel pun buka beg, tutup beg, buka beg. Sampai bila tu? Sampai balik Malaysia. Itulah kerja orang pergi haji dan umrah. Kerjanya ialah main beg. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kita tak bawa banyak. Sebab apa? Sebab rumah kita bukan di Mekah. Rumah kita di Malaysia. So, periuk tak bawa, dapur tak bawa. Tinggal di sini. Pinggan, mangkuk, hayun, sudu, sudip. Tinggal di KL. Yang bawanya apa? Kadang-kadang tak bawa pun tuan-tuan. Bawa duit je. Bawa duit je sebab boleh beli di sana. Tuan-tuan nak apa? Nak Colgate ada di sana. Dijual Colgate di sana. Colgate tak pun salah entah saya ikut bahasa baku. Apa dia je, itulah sebutan dia. Tuan-tuan nak ubat bersepah ada di sana, tuan-tuan nak kurma tak payah cakap lah, tuan-tuan nak baju ada di sana. Saya pergi umrah sibuk beg galah. Bawa beg galah satu tuan-tuan tu. Itulah dalam dia. Buat kad je. Dicocok duit di sana. Selesai masalah. Tak payah nak tunggu, tak payah nak cari beg, tak payah nak bergaduh dengan bangla lah, apalah. Bergaduh. Sakit berebut troli upah dia pula. Sampai je bas terus duduk lembah. Halang tak engkau orang kalau kau cari beg aku dah rehat dah. Senang. Habis itu Ustaz tak beli hadiah-hadiah untuk orang di Malaysia. Tak payah. Masjid India bersepah kak. Korma ada, tasbih ada, air zam-zam ada, selendang ada, jubah ada. Cuma buat action sikit. Buat action sikit. Bila jamu, korma, kacang cerdik. Putih pula kacang cerdik kamu ya. Selalu kacang cerdik ini kelabu-kelabu sikit. Dia kata ni dia yang saya beli tu dia jauh padahal beli kat sini. Sebab tu berhati-hati tuan-tuan nak tengok antara dia beli di sana dengan beli di sini. Kacang cerdik itu hak beli di Malaysia putih gebu. Yang beli di Arab tu dia selekeh. Tuan-tuan yang saya muliakan. Begitulah. Kalau kita ada duit senang tuan-tuan. Ada sahabat saya pergi haji RM150,000. Ada yang package RM70,000. Pagi tadi saya di TV Al-Hijrah 8.30 pagi. Nyembang dengan toke haji. Saya ni dah sibuk ni Datuk. Nak ke mana? Saya buat haji Furada. Oh dapat Furada? Dapat. Berapa harga Furada? Berapa harga visa dia saja? RM30,000 Datuk. Oh. Package dia lebih kurang semua sekali RM70,000. Jadi abang-abang yang nak pergi haji tahun depan, ambil RM70,000. Tak payah tunggu 114 tahun. Ya, daftar 2023, pergi bila? 2100. Astaghfirullahalazim. Nah, umur kita kalau hidup lah masa itu 120 tahun. Dapat surat pada panggilan haji itu. Osman tanya kat kedai runcit. Cik kenal dah ni. Oh ni dah pindah ni. Oh, dia pindah ke mana cik? Pindah halam. Rumah dia belakang masjid sekarang ni. Tuan-tuan 70,000. Itu paling murah. Ada duit. Tuan-tuan senang. Duduk di sana.
tempat melontar kita nak pergi ke Mina tu, melontar Jemrah apa semua. Allah tuan-tuan, tengok orang tak ada. Loh. Macam dulu-dulu saya pergi dulu. Dia orang kata, beratur. Jemaah maktab sekarang beratur. Beratur. Ramai ke tak ramai ke, lantak engkau lah, rempuh lah. Pasal kami tak nampak tempat melontar tu. Duduk balik gunung, balik terowong. Begini berjalan tuan-tuan. Oi, jalan. Inilah barisan kita nak melontar tu. Tetapi kalau kita duduk tempat yang mahal, kita boleh nampak. Abang, tak ada orang. Pergi melontar sekarang. Itu package dia. Duduk pula dalam kemah tuan-tuan. Oi, ada air siap-siap. Lantai ni Allah hijau, kapet. Bukan rumput, kapet. Ada tempat kopi lagi. Satu kemah, 6 orang. Ini masalah kalau ada duit. Kalau tak ada duit ustaz, hujung. Nama dia Muassusah, hujung. Beratur ke tandah. Tuan-tuan ingat cerita Piramli, beratur nak mandi tandah. Macam itu. Bini nunggu. Saya tengok belah sana perempuan panjang juga perempuan. Rupa tekak. Nak basuh balik rumah tu. Bergaduh sebab ada makcik duduk dalam tandah tu tuan-tuan. Dia basuh kain. Orang duduk tempat-tempat sesak macam tu. Pergi basuh kain dalam jamban tu pula dah. Ada jenis macam itu. Masa saya pergi tu 3 orang warga jiran, negara jiran kita tu. Dia sekali masuk dalam tandah tu 3 orang. Apa jadi? Reban dia punya tu jatuh. Dia bukannya tanah, dia fiber. Lantai tu fiber je dekat padang Arafah tu. Bila 3-3 masuk nak kencing tuan-tuan, agak-agak jadi apa? Buka-buka pintu, hoi, mana pergi? Jalan tuan-tuan. Ini nama dia orang susah. Sebab tu nama dia Muassusah. Jadi kalau kita nak pergi haji, agak-agak dapat flight yang bagus. Agak-agak dapat flight yang bagus. Business class. First class. Dia nak bayar, nak ambil boarding pass tu pun kapet. Purple, merah hati, merun. Kalau kita awak mari pula boarding pass ekonomi, hujung. Nak tunggu dapat boarding pass pun duduk tempat special. Dah dapat boarding pass, duduk tempat special. Nak masuk dalam kapal terbang pun, okay, first class, business class, okay. Ekonomi, tunggu sat. Tuan-tuan, yang mana duduk first class. Macam bilik hotel, macam katil boleh tidur lah. Ya Allah, turun pula business class, lagi seronok lah. Nak makan bila pun tak apa. Jamban tak payah berebut. Cuba tuan-tuan tengok. Kalau tandah ekonomi kelas. Beratur dekat bawah, beratur atas kapal terbang. Padang Arafah lagi beratur. Gini. Bila ada duit tuan-tuan, bila sampai dekat airport, BMW 7 Series. Collect kita. Tu kalau ada duit pergi haji tu. Saya duk tengok BMW ni pergi. Mana sak masuk, sak keluar, sak masuk, sak keluar. Rupanya dia ambil orang. Dia ambil orang naik. Bila nak cop pasport, tak payah beratur macam kita, pusing macam ulang. Duduk saja bilik menunggu, pasport pergi dan mendapat, jalan terus. Masya Allah. Jenis hak tak ada tuan-tuan, apa-apa kedana punya, beratur. Makcik, beratur. Ni beza ni. Yang lagi ada duit, lagi hebat. Sepanjang saya hidup ni tuan-tuan sebagai seorang penceramah, apa benda kenderaan yang saya tak naik? Saya naik jet. Ceramah di pengkalan tentera. Dia kata, Datuk, nak naik jet tak? Boleh? Jom. Naik. Duduk dalam, pakai semua. Tapi tak terbang, dah tengok. Jadilah tuan-tuan. Tuan-tuan langsung tak dah naik. Saya naik juga tuan-tuan. Cuma tak terbang. Okey. Kapal selam. Alhamdulillah. Kapal tentera laut. Berlayar di lautan tu. Ceramah atas kapal tentera tuan-tuan. Yang tu menginsafkan saya. Allah, dia bawa saya melawat tempat tidur askar. Satu katil tu 3 orang.
Tingkat bawah, tingkat tengah, tingkat atas. Itulah tempat tidur pasukan keselamatan negara kita. Nak jaga laut, nak jaga sempadan, nak jaga perairan. Yang kita ni duk komplain, tak boleh tidur di rumah. Tak tahu lah usaha, tak boleh tidur lah. Padahal rumah aircon semua dah. Kena tuan-tuan duk jadi askar. Buatnya mimpi kena kerja hantu. Terkejut, bengkak dayuh. Saya kata macam mana lah hampa boleh bangun. Kena bangun tu tunduk, baru boleh. Seksanya tuan-tuan ni. Bulan yang duduk macam ni. Saya pernah berceramah, naik ceramah, orang jemput saya dengan helikopter. Setakat hantar anak pergi sekolah naik heli itu biasa. Saya orang jemput pergi ceramah naik heli. Helikopter polis tu. Duduk belakang. Allah rendahnya. Oh, seronoknya. Sekali saya naik helikopter tu, kena apa? Angin. Ribut. Yang tu memang saya takut lah itu di satu tempat tu. Oh memang tuan-tuan gayat, Masya Allah, gayat. Ya. Tapi bila saya turun tak ada ribut pun. Dalam tu saja ribut. Sebelah ni ya, Petrosain. Allah tuan-tuan. Anda faham? Tak faham sudah entah. Sebab tu bila saya tengok sikit NCC, saya tengok tang situ yang aku naik helikopter kena angin. Aku sepak lagi ustaz ni tak pasal ni. Mana faham, tak faham sudah. Yang mana pernah naik helikopter tu dia tahulah bergoncang betul. Keluar-keluar tak bergoncang pun, memang dia bukan terbang. Tuan-tuan, ada sekali tu, saya ada program di RTM. Di RTM Perak. Okay. Satu orang telefon. Datuk, boleh ceramah tak? Di mana bang? Kelantan. Bila tu? Besok? Tak boleh bang. Saya di RTM pukul 5.30 pun habis. Ceramah 8 malam di Kelantan, mana mahu bang. Tak maaf lah bang, minta lewat sangat. Tak. Nak ustaz datang juga. Macam mana pun nak juga. Saya kata daripada Ipoh nak pergi ke Subang ambil flight pergi Kota Baru, memang mustahil lah bang. Nak sampai pukul 8 malam. Tak boleh bang, minta maaf. Tak, kami ambil ustaz. Ambil dengan apa? Jet. InsyaAllah malam besok lapang bang. Terus lapang terus. Dah sebut jet lapang terus. Habis RTM tu, pergi airport Ipoh. Tengok Mak Saleh duk tunggu saya 2 orang. Pertama kali tuan-tuan, Mak Saleh ambil beg saya. Saya kata tak apa, saya boleh bawa. Dia kata tak, tu kerja dia. Bawa lah, bila lagi Mak Saleh bawa beg aku. 2 orang, pilot dia, kapten dia tuan-tuan, ambil. Rupanya jet ni ada pramugari. Canggih. Duduk. Datuk, kita ada bihun, kita ada nasi goreng, nasi lemak. Datuk nak apa? Ambil saya like sudah lah, bihun-bihun sudah lah. Dia pun letak entah. Elok saya makan je. Datuk, kita dah nak sampai. Astaghfirullahalazim. Yang jamu kat aku bersepa. Tak sampai setengah jam. Sampai dah Kota Baru tu. Dia naik turun je. La ilaha illallah, nama jet. Saya tanya pada bos dia hak jemput saya tu. Tok beli jet ni buat apa? Bisnes. Kadang saya pergi Afrika, kadang saya pergi China, naik jet semua. Macam saya nak sembahyang Jumaat, kadang teringat ke Mekah, Ustaz. Betul? Terbang je. Pergi pagi, balik petang. Astaghfirullahalazim, tuan-tuan. Dia nak pergi sembahyang di Masjidil Haram, naik jet. Tu nama dia orang kaya. Tuan-tuan nak pergi Masjidil Haram, bercinta pada 10 tahun. Nak pergi umrah sampai sekarang tak pergi tuan. Dia esok kita pergi. Habis sembahyang pergi ke airport, patah balik ke Malaysia. Dia kata 6 jam sampai Ustaz. Tapi jet ni tak besar macam kapal terbang tu. Memang tak besar tapi enjin dia besar. Tuan-tuan, kalau kita banyak duit lah Allah tuan-tuan. Masalah ni hak tak ada duit. Baik, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan ingat. Kalau kamu banyak duit, di hari dunia ni, banyak urusan kamu boleh senang. Mudah. Pergi umrah mudah. Tetapi di hari kiamat, dia tak pakai duit. Dia pakai satu lagi perkara dipanggil sebagai pahala. Bayangkan kita bawa banyak pahala ke akhirat. Macam agak-agak business class pula dalam kubur.
Kalau kita mati dengan pahala yang melimpah ruah, tuan-tuan, agak-agak first class lah dalam kubur. Agak-agak kita laluan di pada mahsyar nanti, laluan apa? Tempat tinggal kita di tempat yang tak ada bumbung, tempat tinggal kita dapat bumbung. Di mana? Agak-agak masuk syurga mudah tak kalau kita ni banyak pahala? Ya. Maka di mana tempat saya nak cari pahala, Ustaz? Tempat nak cari pahala bukan di akhirat. Tempat nak cari pahala sekarang di dunia. Maka target kita di dunia ialah cari pahala sebagai bekalan untuk bawa bekal di hari kiamat. Maka orang yang cerdik ialah orang yang menjadikan dunia ini tempat dia nak bawa bekal. Senang nanti. Duduk dalam kubur senang. Duduk di padang mahsyar senang. Dihisap senang. Akhirnya masuk syurga dengan satu kata-kata daripada Allah. Hisaban yasira. Masuklah syurga dengan hisab yang mudah. Dipermudahkan kiranya. Jadi tuan-tuan, macam mana nak cari pahala banyak-banyak dalam dunia, Ustaz? Adakah saya perlu berhenti kerja dan saya duduk dalam masjid, saya berzikir siang malam pagi petang, siang malam pagi petang, habuan saya untuk buat bekalan akhirat? Adakah patut tuan-tuan saya berhenti daripada jadi suami, saya duduk di masjid zikir siang malam? Tak pun saya duduk dalam gua, cari gua tempurung ke apa, bertapa semayang, anak tak peduli, isteri tak peduli. Ataupun Ustaz, saya tak mau dah dengan dunia ni Ustaz, kereta saya bakar, rumah saya bakar, kereta apa semua saya bakar. Abang nama apa? Nama saya Abu Bakar. Eloklah bakar semua, Ustaz. Inilah benda yang melamatkan saya masuk syurga, Ustaz. Oh, itu namanya bodoh. Allah Ta'ala sebut, وَبَتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah kamu bahagian kamu di akhirat, tetapi kamu jangan lupa bahagian kamu di dunia. Nombor satu, Allah Ta'ala kata, cari bahagian kamu di akhirat. Itu yang diutamakan. Diutamakan yang itu. Akhirat dulu. Din, malam esok kau free? Free? Aku nak belanja kau. Kita makan daging. Steak. Steak apa? Batang pinang. Daging. Tu. Pinang apa nama tu, dia ada dua. Ingat tak cerita 17 puasa kan, 16 puasa. Ni daging ni apa ni? Ni. Nak kena batang pinang ke apa ni? Dia ada dua, kata Sabri. Nampak tak tu? Tapi aku makan dia rasa naik bulu roma. Udah, hang beli kat mana? Kedai Ahok. Tuan-tuan tak ingat cerita lah. 17 kan 16 puasa. Mi kari kedai Ahok. Mai 18 puasa, saya tangkap orang yang tak puasa tu saya. Saya pula tak. Tuan-tuan, bila kita tengok, makanlah kita belanja kawan, yang ni daging, wak you, yang ni daging, ini satu meja 4,000. Alhamdulillah. Kau baik hati kau malam ni belanja aku, Din. Adalah rezeki sikit. 2 minggu lepas aku pergi kerja. Ada kereta tu accident. Aku ambil nombor dia. Dah. Saya tikam lah, tak sangka kena pula. Itu je ajak kau orang makan tu. Balik rumah, jolok balik tuan. Kita dengan bangganya 4,000, 3,000, 4,000, 3,000 makan daging. Silakan, kamu ada duit. Korban masuk tak tuan ni? Korban satu bahagian 850. Tak masuk. Inilah dia orang yang tertipu dengan dunia. Kau boleh makan mahal-mahal, tapi makanan yang kau makan itu berakhirnya di lubang tandas. Kenapa kau tak utamakan? Ustaz, saya dah buat korban. Bila? Mula-mula saya kerja kat BSN ni tahun 2000, Ustaz. Sekarang 2023. Tak buat lah. Dah buat tahun 2000.
Satu bahagian Ustaz. Masa itu murah 500.5. Lepas tu tak buat dah. Tak buat dah, dah buat. Oh, sekali je lah. Dan marilah makan. Minta maaf, aku dah makan. Bila? 2023. Ada tak orang cakap, marilah makan? Boleh, aku bak rezeki, jangan ajak. Oh, kalau makan tiap-tiap hari, tengah dengar ceramah pun makan. Sebab tu ada orang dengar ceramah, dia pakai face mask. Tak pernah faham? Tak faham sudah. Tak. Dia tengok ustaz tengok belah sana, dia tengah dengar ceramah pun makan. Tetapi bak korban, saya dah buat. Buat apa saya buat lagi? Ini untuk akhirat awak. Kalau awak nak selamat daripada seksaan, nak mudah urusan di hari kiamat, tiap-tiap tahun korban pun tak apa. Janji aku selamat di hari kiamat. Harta aku terpelihara dengan sebab aku korban. Dosa-dosa aku gugur dengan sebab aku korban. Sebanyak mana bulu binatang korban. Masya Allah. Itulah nama dia. Mencari dunia, bekerja dalam dunia, membeli akhirat. Macam mana awak nak korban? Ustaz, saya kerja di BSN. Saya cari rezeki di BSN. Silakan. Apa yang awak dapat bila dapat kerja? Dapat gaji lah Ustaz. Apa yang awak buat untuk akhirat pula dengan gaji awak? Saya buat korban Ustaz. Itu nama dia membeli untuk akhirat. Daripada mana nak buat persiapan ini? Sekarang. Cari bahagian di akhirat tanpa melupakan bahagian di dunia. Saya dulu kerja BSN Ustaz. Kemudian saya berhenti. Habis itu, macam mana awak nak beli akhirat? Itu saya duduk menung sekarang ni. Kerja tak dapat, duit tak ada, sedekah pun tak boleh. Umrah pun tak boleh buat. Haji pun saya tak boleh pergi. Bagi nafkah pada isteri saya pun saya tak mampu. Anak saya pun saya tak bagi nafkah. Mak bapak saya di kampung pun saya tak hantar duit bulanan pada dia orang. Sedekah dekat masjid pun tak ada Ustaz. Duit saya tak ada, saya kerja tak ada. Inilah kesilapan awak. Awak carilah kerja dalam dunia. Bekerjalah bersungguh-sungguh. Seolah-olah awak nak hidup lagi 1000 tahun. Selepas itu awak dapat perolehan. Awak bahagilah. Ini untuk simpanan awak. Untuk simpanan masa depan awak. Saya jumpa dengan satu makcik umur dia 70 lebih. Dia duduk atas buaian bawah pokok. Saya pun datang menyembang dia. Sihat kak? Sihat orang tu. Kak dalam ASN, ASB ada? Ada lah sikit. Ada berapa puluh ribu kak? Ada 300-400. 300-400 ribu. Banyak tu kak. Alhamdulillah lah. Kak duit banyak-banyak buat apa? Untuk simpanan masa depan lah. Itu dia. Umur dia 78. Agak-agak masa depan dia berapa tahun tuan? Dia fikir lah. Menung saya. Masa depan kita bukan di dunia. Kalau hari ni mati, masa depannya bila? Kita ingat dia tidur waktu dengar ceramah, rupa mati. Apa masa depan dia? Masa depan kita yang betul-betul akhirat. Sebab tu kita kena bersedia setiap waktu kalau aku mati, cantik mati. Sebab ada orang kata ustaz mati hari Jumaat lepas jasa kubur. Iyalah. Adalah hadis dia. Masalah. Kawan saya ustaz. Dia langsung tak semayang ustaz. So, dia mati hari Jumaat. Oh ya. Itu pun masalah dia. Ajar dia. Masalah dia ustaz. Imam kampung saya mati hari Rabu. Betul? La ilaha illallah. Dia duduk benih ustaz. Hak tak semayang. Jumaat hak semayang. Hari Rabu. Saya jawab Nabi Muhammad hari Selasa, hari Senin. Hari Senin ni wafat Rasulullah. Tak hari Jumaat pun. Awak matilah hari apa pun. Kalau awak baik, persiapan awak banyak, bekalan awak banyak, kubur tu dakap awak. Matilah hari apa pun. Janji awak orang beriman. Masuk dalam kubur, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kubur sebut selamat datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kamu dialu-alukan datang kata kubur. Kemudian kata Rasulullah, kubur tadi akan mendakap kita. Macam mana ibu menyusukan anak dia dengan penuh kasih sayang.
Kemudian diluaskan kubur sejauh mata memandang 70 hasta. Kemudian dia tidurlah sampai hari kiamat. Sampailah surah Yasin yang kita baca tu. Yang kita duk baca tu. Ya wailana. Celaka betul lah. Siapa yang kejutkan kami daripada tidur kami ni? Mimar qadina hadha. Hadha ma wa'adar rahman. Inilah dia janji Allah. Bila kiamat baru terjaga. Nikmatnya tuan-tuan. Tapi kalau kita mati dalam keadaan jahat, masuk dalam kubur, kubur kata apa? Kamu tak dialu-alukan. Dulu kamu berjalan atas dunia bukan main sombong ya. Sekarang tahulah kamu dihimpitnya sampai berselisih tulang rusuk. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, apa yang ada sekarang di dalam genggaman kita dalam dunia, jom kita gunakan untuk akhirat. Baik, satu. Yang kedua, masa. Akak ada handphone? Ada. Akak ada Telegram? Ada. Akak ada TikTok? Ada. Akak ada Facebook? Ada. Akak main Facebook? Akak join Ustaz. Akak influencer. Wow. TikTok? Akak TikTok. TikTokers. Saya TikToker Ustaz. Oh, ya ke? Berapa jam main? Tengoklah macam balik kerja pukul tak pukul 8 tu start lah. Maya Isyak kat uzur. Oh, ya ke? Daripada pukul 8 malam tu tak masalah. Suami akak dia grab je Ustaz. Anak-anak malam puasa Ustaz, diet eloklah. Jadi akak main apa? Main handphone. Akak buat apa? Tengok cerita tu, tengok ada orang artis nak menikah. Tengok pula baju dia apa, siapa sponsor dia, cantik kan macam ni. Macam ni Arabian ni, ada gelek-gelek pula, cantik itu. Tengok yang lain pula, ni inspektor mana pula, ni garaknya inspektor ni, ya Allah. Semua benda dia tengok entah. Semua benda dia tengok. Sukan dia tengok. Ya Allah. Jatuh berterabur demo pula. Ya Allah. Naik bersikap jatuh. Ya Allah. Dia tengok pula. Ustaz Wadi. Minat Ustaz Wadi. Ustaz Kazim tak minat. Berapa jam kak tengok? Sampai pukul 1. Kak baca Quran berapa jam? Kak baca Quran berapa jam? Yang ni kak tengok tu tak ada faedah agama. Kak baca Quran, kak tengok saja Quran, pahala dah. Baca pahala, tengok pahala, pegang pahala. Allah, berapa jam? Last kak baca Quran bila? Kak baca Quran tahun 2016. Lepas tu tak baca dah. Tak ada dah. 2016 tu mak akak mati. Jadi kak baca lah Quran kan. Lepas tu tak baca. Tak ada sampai mati, tak ada lah kak baca. Eloklah kak. Nanti kak mati, kita orang baca betul kak. Ya kak ni, Quran yang ni dapat pahala, kak tak baca. Yang Quran yang dapat pahala, kak tak baca. Yang tak ada pahala ni. Sambil dengar ceramah, TikTok. Duduk bersidang dalam parlimen, TikTok. Tunggu bah, Facebook. Makan menonton sambil makan. Berhenti kunyah tengok. Sambung balik ngap. Allah. Kenapa benda yang tak bawa ke akhirat kita jadi keutamaan? Ini salah. Ustaz, saya seimbang Ustaz. Saya baca Quran sejam dan saya main TikTok pun sejam. Seimbang kan, balance. Yang akhirat kau kena lebih daripada. Tambah-tambah kalau kau tengok benda-benda tak elok dalam binatang tu, lagi banyak masalah kak. Abang. Sebab itu, saya pun ada TikTok. Saya pun ada Facebook. Saya pun aktif dengan Facebook saya, TikTok saya. Facebook saya taklah banyak kawan pun. Dalam 2 juta ya. Tak ramai pun. TikTok tak ramai pun. 1.5 ke 1.6 juta. Instagram 1 juta. Tak banyak pun. Tak ramai pun. Tetapi kita kena ingat. Kadang-kadang benda ni kita baca, netizen komen, kita balas.
Kadang-kadang benda yang kita tak tahu. Benda ni menyusahkan aku di hari kiamat. Aku tak nak komen, aku tak nak baca, aku tak nak apa. Kadang-kadang apa yang kita tengok, ya Allah berdosa. Berdosa tuan-tuan. Akak-akak, kalau tengok suami kita, main handphone, main TikTok dan sebagainya, duduk sebelah dia, tengok sekali. Gunanya isteri menjadikan suami itu baik, gunanya suami menjadikan isteri itu baik, supaya dua-dua ni boleh masuk syurga. Sebab tu saya kata tadi, kalau suami main TikTok, isteri panjang tengkok duduk sebelah, abang tengok apa? Baiklah suami tu. Ceramah ustaz ni. Tengok pula. Ni bayang. Gambar accident, ya Allah. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Kesiannya. Tengok pula. Ni gambar apa bang? Oh ya Allah. Baik suami aku. Tengah duk tengok tu, gambar perempuan tak elok. Duk joget. Astagfirullahalazim. Budak-budak sekarang dia tak malu. Sungguh lah. Oi, skru naik ke atas. Pasal apa? Isteri sebelah. Isteri pun pergi ke dapur baca kopi. Dia cari balik. Mana dia? Tak tahu. Ini masalah kita ni. Jadi saya nak ajak pada tuan-tuan, benda yang akhirat nombor 2 dilebihkan. Benda hak dunia ni simple. Sebab sekarang ada benda yang dalam dunia, ada orang yang terlalu perfect. Wow, nak buat kenduri kahwin setahun. Bincang. Tema ni macam mana? Kalau boleh kan, macam kita buat dekat garden. So kita tak payah kemah tau. Kalau hujan macam mana? Hujan hari lah. Selalu tak hujan, sekarang kita tak hujan. Kita buat garden, kita susun kerusi cantik kan. Kita buat syarat semua tetamu semua mesti pakai gaun putih, baju putih. Cantik ya. Konsep setahun tu bincang. Ada yang buat garden, ada yang buat dalam kolam, ada yang menikah dalam laut. Astagfirullahalazim. Naik kadi terjun sekali buat tu. Tak ada tempat lain ke hampa nak nikah, kata naik diam, naik kadi nak nikahkan saja. Dua-dua scuba punya orang. Setahun tu dah bincang dah. Okey. 3 bulan lagi bincang lagi apa? Tema. 6 bulan pula sibuk cari mana dia caterer. Ada testing pula food. Dia macam okey dah, tapi dia macam apa hang ni? Dah 10 tempat dah hang test. Semua macam ni. Rupa nak makan free macam ni. La ilaha illallah. Sampai naik qadi pun dia pilih. Yang tu dia pilih. Fotografer dia pilih. Ya Allah, setahun. Nak buat kad nikah tempah di Bandung. Akad nikah, gambar fotografer tu. Fotografer duduk bersila, berdiri semuanya ada. Bila dah siap album, semua ada makcik berbaju merah di belakang dia. Makcik mana pula ni tuan-tuan ni? Yang mana faham, tak faham sudah tuan-tuan ni. Tuan-tuan, soalan saya senang je. Awak bersedia untuk berkahwin atau awak bersedia untuk majlis perkahwinan? Ramai orang yang hanya bersedia untuk majlis perkahwinan, tapi belum bersedia untuk jadi isteri, belum bersedia untuk jadi suami. Make up dah bersedia, itu sehari kak. Pakaian perkahwinan, busana perkahwinan hari itu aja kak. Selepas itu, maka tak heran ada orang yang 2 minggu bercerai, 3 minggu bercerai, 3 bulan bercerai, 10 bulan bercerai, setahun bercerai. Sebab awak tak bersedia jadi suami, awak tak bersedia jadi isteri. Awak hanya buat persiapan untuk majlis perkahwinan. Tuan-tuan, kalau di dunia ni nak kahwin, kena buat persiapan jadi suami, bukan persiapan nak menikah. Yang banyak sekarang persiapan nak menikah. Tanggungjawab tak tahu. Seronok orang puji, nikah dekat ballroom, nikah dekat KLCC, seronok orang masuk, hebat. Lepas tu tanggungjawab tak tahu nak buat apa.
Baik menikah biasa. Sempoi punya menikah. Relax menikah. Suami dia pakai baju putih, seluar hijau. Isteri dia pula baju putih, kain pula biru muda. Macam tingkatan 5 yang empat ni. Senang je tuan. Sebab dia orang bercinta pada tadika sampai tingkatan 5. Akhirnya menikah, konsep sekolah menengah. Aku terima nikah je. Sempoi tuan. Tak payah nak gaun-gaun, crown-crown, tak payah. Yang paling penting awak bersedia untuk jadi suami dan isteri. Bukan bersedia untuk hanya majlis perkahwinan. Kalaulah kita untuk dunia kita punya detail, kenapa untuk akhirat awak tak detail? Yang dunia ni habis-habis gitu ya. Caterer bayar selesai, kanopi bayar selesai, busana bayar selesai, semua selesai. Tetapi yang akhirat tak selesai. Apa salahnya benda yang nak bawa ke akhirat buat betul-betul, cantik, perfect. Apa dia Ustaz? Sembahyang. Kalau nak pergi kahwin ada kursus. Kalau nak pergi kahwin kau cari kesempurnaan dalam majlis perkahwinan. Kenapa yang nak bawa ke akhirat engkau tak sempurnakan? Apa dia yang nak bawa ke akhirat? Amal ibadat. Contoh dia apa? Solat. Berapa ramai yang semayang zuhur, semayang maghrib, semayang asar. Allah. Dia semayang zuhur 4.25. Semayang zuhur. Habis-habis semayang zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah. Baru habis zuhur dah asar. Nak kiamat sungguhlah. Kiamat kepala otak. Ia masuk zuhur pukul 1.25. Yang hang gatai pergi semayang 4.25 pasal apa? Tiba-tiba hang salahkan kiamat. Apa yang hang buat pukul 1.30, 2.30, 3.30 hang buat apa? Akhirat di mana hang letak? Bila hang semayang lambat-lambat nak habis, masa zuhur asar dah nak masuk, kamu semayang laju. Allah, janji aku habis sebelum asar. Sebab tu semayang tak khusyuk, semayang tak tenang. Cuba utamakan semayang. Itu baru semayang pada waktunya. Tu yang puasa. Sekarang Zulhijjah dah. Lepas ni Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan, dia mari pula dah. Bila lagi 5 hari nak masuk Ramadan tahun depan, baru dia menggelepar. Ya Allah, tak qada habis lagi. Ya Allah, ya Allah. Yang kamu maksud siapa? Ya Allah, lagi 5 hari nak puasa. Aku ada 5 hari lagi nak qada. Ya Allah. Tak sempat. Yang 11 bulan hari tu kau buat apa? Kenapa kau tak qada awal-awal? Ustaz, selepas habis Ramadan Syawal. So, ya Allah, open house Ustaz. Tiap-tiap hari open house. Itu yang saya tak qada. Elok saya puasa orang ajak open. Saya pun haus. Open house. Saya pun open puasa Ustaz. Nah, elok lega. Kenapa tak utamakan dulu hutang pada Allah? Yalah, kalau saya tak pergi open house, penuri ke apa ke, nanti dia terkecil hati Ustaz. You pergi sajalah. Cakaplah you puasa. Tun, makanlah. Belum sampai waktu. Waktu apa sekarang waktu makan lah. Saya makan petang maghrib. Oh, puasa ke? Nampak tak? Ada orang cakap bila dia puasa dia tak cakap saya tak boleh makan sebab belum sampai waktu. Maknanya dia puasa. Ada yang direct cakap minta maaf lah aku puasa. Semua orang satu kemah dengar. Oh, puasa. Nampak tak? Yang suap berhenti. Oh, puasa. Nampak tak? Ada pula yang berbisik. Tun, main makan. Makanlah. Aku puasa. Dia senyap je. Oh iya ke? Automatik tuan rumah akan cakap. Mesti diam. Itulah hebatnya berbisik. Hebat berbisik ni.
Aku puasa. Ya Allah, puasa. Tak apa, nanti aku tapau. Jadi akak-akak kalau nak tapau, senang je. Bisik puasa. Aku puasa. Tak apa, aku tapau. Dia pergi ke dapur, dia tapau. Mangkuk singkat. Masuk siang tingkat buat balik. Itulah cara mudah nak tapau. Berbisik. Aku puasa. Tak apa, aku tapau Tuhan. Ini kuasa berbisik. Dalam istilah mengumpat, lagi slow berbisik, lagi kuat mengumpat. Itu dalam kuasa berbisik, kuasa mengumpat. Mengumpat ni jarang tuan-tuan menjerit ni kalau manggil orang. Oi Den, marilah minum dulu. Mana ada mengumpat. Tapi bila berbisik, kau tengok Den. Tak boleh pakai orang. Ya ke? Tuan tengok dalam YouTube. Itu kompong umpat tuan. Tak benda faham, tak faham sudah tak. Jadi, kalau boleh, puasa kita buat yang terbaik. Sebab ini bekalan akhirat. Tetapi orang hari ini yang terbaik ialah sambutan hari raya. Bang, tu kau langsir. Langsir tengah baru. Ya Allah, bukannya keput apa lepas habis. Ya tak nak lah. Nanti open house kawan-kawan saya datang kan. Ini bukan langsir tahun lepas ke? Mulut. Lantak dia lah. Tak nak lah bang. Kusyen tu berbuang lah bagi kat masjid. Bagi kat masjid. Kesian kat masjid tuan-tuan. Dapat second hand semua ke masjid semua ni. Semua nak perfect. Kuih perfect. Ini perfect. Hari raya tak buat kuih pun tak apa. Tuan-tuan jamu biskut 4 segi pun sah. Jemputlah makan. 4 segi kak. Ini pun juadah hari raya ni kata dia. Apa masalah? Tapi tak nak kesempurnaan. Allah. Cuma tuan-tuan ada orang hari raya ni dia nak kelainan. Banyak dah saya jumpa. Dia tak balik kampung raya, dia tak nak jam, buang masa jam ustaz. Itu saya bercuti. Saya bawa anak-anak saya, isteri saya pergi Bali ustaz. Senang ustaz. Lagi pun tiap-tiap tahun banyak kali raya ustaz. Baru ni raya Ponggol saya balik. Dia buat apa saya nak balik raya haji lagi ustaz? Jam tengah jalan tu Allah dekat terowong tu ustaz. Aduh, jam gila ustaz. Gila pun tak jam macam itu. Ada setengah orang dia tak pergi luar negeri, dia bercuti, tak pergi. Dia hari raya di mana? Sebelah ni je. KLCC. Punya ramai dengan Bangla. Tu tengok dia ada sekali tuan. Kamu pun Bangla sekali, mat kata dia. Tuan-tuan yang saya muliakan, jom kita buat benda yang akhirat, buat yang terbaik. Sediakan rumah dalam syurga yang terbaik. Sebab rumah itulah yang kita nak duduk selama-lamanya. Di mana nak cari yang terbaik? Yang tu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ada satu bisnes yang takkan lingkup. Ada satu bisnes yang takkan rugi. Nama dia apa? Nombor 1, baca Quran. Baca Quran. Sekarang, media sosial mengambil alih Quran. Jadi, tanggungjawab kita sekarang nak menjadikan orang berminat dengan Quran. Dulu orang berminat dengan Quran. Tuan-tuan balik buka dalam Finas. Dia punya laman YouTube dia kisah tentang cerita-cerita yang lama-lama retro. Retro apa? Saya lupa tuan-tuan tengok balik dalam Finas. Saya suka tengok cerita-cerita lama, dokumentari yang lama, Agung pergi Mekah. Seronok tuan-tuan tengok Agung pergi Mekah, Raja Saudi sambut dia. Rakyat Saudi dia ra'i agung masa itu. Masya Allah. Suka saya tengok dia pergi haji buat Mekah. Cerita pula Dayang Suhana lah. Cerita hak lama-lama ni. Rahim Razali dengan Rubiah Superman. Cerita lama-lama ni. Ada satu cerita lama yang saya tengok dokumentari tu apa? Dokumentari tentang musabaqah. Musabaqah Al-Quran, ujian tilawah, marhaban. Dia tunjuk kori-kori tahun 60-an, musabaqah, marhaban, semua dia tunjuk. Yang datang pada masa itu buat di masjid negara, orang India datang, orang Cina datang, mereka pun dengar musabaqah sekali, mereka pun dengar berzanji sekali tuan-tuan. Tahun 65-66, balikkan tuan-tuan tengok, retrospektif nama dia.
Bayangkan orang India masa tu ramai-ramai berjalan perarakan Maulidur Rasul sampai ke malam, tuan. Masa itulah Rugayah sulung, hak baru meninggal baru ni Haji Gani, Ismail Hashim, Qori semua ni. Masa itu ramai orang suka. Sebab bacaan sedap. Naik bulu rumah. Qori ni baca. Ya, baca sedap. Kita nganga. Masa makin berjalan, kita tengok budak-budak kita kurang. Hari ni kalau cikgu sekolah, ada satu budak, dia pandai baca Quran, cikgu sekolah tu lega. Baru darjah 3, baca Taranum sedap. Pak siapa? Ustazah tu lega. Dia tak payah nak cari orang lain. Budak ni akan dipakai sampai darjah 6. Tiap tahu wakil sekolah. Sungguh Pak siapa ustaz cakap macam itu? Pasal isteri saya cikgu sekolah. Ada satu budak tu lega yang ni kita tiap-tiap tahun. Dialah hafal Yasin, dialah musabaqah, dialah apa semua. Dia masuk sekolah menengah. Siapa yang lega? Cikgu sekolah menengah pula tu. Dia datang, selamatlah kita. Tetapi kalau sukan, lumba lari, tak payah gaduh. Banyak bakat, talented. Tambah kalau buat pertandingan karaoke, budak darjah 1 pun boleh menyanyi dah. Abang pilih yang mana? Benar darjah 1. Main budak ni pula santai lah saya. Nak lagu apa? Tapi bab musabaqah ni tuan-tuan, jenuh pilih. Tuan-tuan, jangan kata darjah 1 sekolah menengah. Dalam auditorium ni pun. Siapa nak wakil BSN ni untuk pertandingan musabaqah? BSN pusat semua tunduk. Bila lah nak habis ni cepatlah sikit nampak tuan ni. Jom kita buat pertandingan karaoke. Tu dia masuk. Bersepah masuk. Pasal apa? Pasal itulah yang dipupuk berpuluh-puluh tahun. Diberikan hadiah hebat-hebat. Juta-juta jadi pak lawak, 1,5 juta jadi penyanyi, juta dapat. Satu lagu saja 5,000, 20,000 jadi artis. Bayangkan tuan-tuan jadi artis 5 lagu package 25,000, 80,000, 70,000 package 5 buah lagu. Subhanallah. Tak ada siapa dipanggil kepada penyanyi itu penunggang artis. Tapi kalau bayar dekat penceramah 2,000 penunggang agama. Astagfirullah. Siaga ustaz. Saya ceramah di satu negeri seberang laut. Naik kapal terbang. Ustaz, kita orang nak jemput ustaz ceramah. Okey. Tapi tak ada bayaran tau. Okey, tak apa, tak ada masalah. Tiket kapal terbang, boleh tak pihak sana sponsor? Itu pun tak disediakan. Astagfirullahaladzim. Lepas tu saya dari Ipoh nak pergi ke KLIA, nak parking kereta dekat KLIA RM20 3 hari. Minyak RM20, parking RM20, kapal terbang awak nak pergi ke negeri awak, nak balik ke negeri awak, hotel lagi. Ustaz, ikhlaslah kerana Allah. Tapi kalau artis, satu lagu 5,000, murah tu. Itu patut 10,000 tapi dapat diskon. Saya kenal dia kan, murah lah. Dia minta 25,000. Murah. Sebab tu saya fikir banyak kali, tuan-tuan, dah sampai masa dia untuk saya berhijrah. Saya akan buat album, tuan-tuan. Saya jadi ustaz, tuan-tuan. Dia ingat ustaz ni tak makan kot. Ustaz ni terbang. Sampai-sampai dekat tol. Ustaz Kazim lah. Jalan. Saya bayar. Jalan. Tuan-tuan ingat macam tu. Sepanjang saya ceramah 33 tahun, baru sekali tol saya free. Tukang tol bayar. Ustaz Kazim. Tak apa, saya bayar. Jalan Ustaz, saya bayarkan. RM1.80. Kalau RM18, bak, RM18 tuan-tuan. Pak saya RM1 lebih kupang. Penyakit kita. Aduh. Jom kita buat untuk akhirat kita. Baik. Tuan-tuan kerjalah elok-elok. Di sini tuan-tuan jadilah isteri terbaik, jadi suami terbaik, jadi anak terbaik. Supaya kita terbaik di hari kiamat. Tak payah tuan-tuan nak jadi imam. Cukuplah jadi imam pada isteri. Ustaz, saya nak berhenti kerja Ustaz, saya nak jadi imam Ustaz.
abang ambillah pahala sebanyak-banyaknya. Tugas abang sebagai suami, kutip pahala macam mana? Berbaktilah pada mak, pada isteri, pada anak-anak. Suami isteri kita sumber pahala yang banyak untuk kita. Buat yang terbaik. Parking kereta di bawah tu, jalan pegang tangan. Gugur dosa. Nak tekan lift pun, dua-dua jari tekan. Ini bila isteri nak pegang, malu orang. Apa? Abang, beras habis. Sekarang juga abang beli. 2 guni buat balik ni. Ini tidak. Puasa lah. Awak makin gemuk, nampak? Makan. Dia satu suap, satu pahala, tuan-tuan. Tuan-tuan tak nak pahala? Satu suap, satu pahala. Banyaknya pahala. Balik sekali lagi, jangan makan. Tengok je dia makan. 1, 2, banyaknya. Kira berapa suap? Abang kira kau suap tadi 100 suap. Alhamdulillah, 100 pahala. Ya Allah. Ya Allah. Kalau satu isteri, sehari dia makan 1000 suap. Bayangkan kalau. Allah. Masa dah tamat tuan-tuan. Sekadar itu sajalah. Wallahu a'lam. Saya dah ceramah 33 tahun. Inilah kali pertama saya datang ke BSN. Jadi kalau nak jemput lagi, 33 tahun dari sekarang insyaAllah. Baik, terima kasih semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.